Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan C ingin membentangkan tajuk kami, iaitu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Pada zaman globalisasi ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ia membantu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesihatan dan juga pentadbiran kerajaan. Namun di sebalik kemajuan ini, penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi semakin membimbangkan. Antara isu utama yang sering berlaku ialah jenayah cyber, penyebaran berita palsu, buli cyber dan pencerobohan dan data peribadi. Oleh itu, penting bagi kita semua menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab demi mengelakkan keharmonian negara. Seterusnya, mari kita lihat 3 faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Pertama, pengaruh media sosial platform seperti TikTok, Instagram dan Facebook menjadikan ramai individu berlumba-lumba untuk mencari perhatian. Disebabkan itu, ada yang sanggup menyebarkan maklumat palsu atau kandungan tidak bermoral demi mendapatkan likes dan followers. Kedua, kemajuan teknologi yang terlalu pesat. Akses internet kini sangat mudah dan pantas menyebabkan aktiviti seperti penipuan dalam talian, pencurian data dan penyebaran berita palsu semakin berleluasa. Kita tidak dikawal, ia boleh menjejaskan keselamatan maklumat serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Ketiga ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang cyber. Walaupun terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tahun, ramai penjenayah cyber menggunakan identiti palsu dan beroperasi dari luar negara. Hal ini menjadikan mereka sukar dikesan serta menyukarkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap jenayah cyber yang berlaku. Akibatnya, kes penipuan dalam talian dan pencerobohan data semakin meningkatkan setiap tahun. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat beberapa contoh kes sebenar yang berlaku di Malaysia. Kes pertama ialah penipuan pelaburan dalam talian. Kes ini menunjukkan bagaimana berjenayah siber memanipulasi yang mangsa untuk keuntungan mudah. Pada tahun 2025, seseorang yang pengusaha syarikat kehilangan 265 juta selepas ditipu melalui skim pelaburan palsu di Facebook dan WhatsApp. Kes ini membuktikan bahawa kekurangan kesedaran dan sikap mudah percaya terhadap ikat dan pelaburan boleh menyebabkan kerugian besar. Kes 2 pula ialah yang menyebarkan berita palsu. Kes ini mengabarkan bagaimana maklumat yang tidak sahih yang boleh menimbulkan panik dalam masyarakat. Pada tahun 2020, Universiti Kebangsaan Malaysia menafikan kabar angin menanya kes positif COVID-19 di kampus. Peristiwa ini menunjukkan bahawa berita palsu boleh merosakkan reputasi dan institusi dan menyebabkan salah faham di kalangan rakyat. Kes ketiga ialah pencerobohan cyber dan kebocoran data. Kes ini menunjukkan tentang kepentingan keselamatan maklumat dalam dunia digital. Pada tahun 2022, Telekom Malaysia mengesahkan kebocoran data 25,000 pelanggan Unify Mobile dan maklumat mereka dijual di laman gelap. Ini menimbulkan keimbangan tentang tahap keselamatan digital dan tanggungjawab organisasi dalam melindungi data pelanggan. Kes keempat ialah buli cyber. Ia menunjukkan kesan emosi dan
psikologi yang serius akibat komen dan ugutan di media sosial. Pada tahun 2024, seorang pengaruh media sosial bernama Rajeswari Apahu telah meninggal dunia selepas menerima kecaman berterusan di TikTok. Kes ini membuktikan bahawa buli cyber bukan sekadar kata-kata di skrin. Ia boleh memberi kesan tragik terhadap nyawa seseorang. Kes kelima pula melibatkan penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 225, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun di Johor Bahru menggunakan teknologi AI untuk mencipta dan menjual gambar lucak palsu rakan sekolahnya. Kes ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi boleh disalahgunakan oleh siapa sahaja, termaksud remaja, jika tiada kesedaran moral dan etika. Seterusnya, kita lihat implikasi negatif penyalahgunaan teknologi. Yang pertama, kemerosotan nilai moral dan akhlak apabila ramai individu bebas menulis komen kasar dan menyebarkan fitnah di media sosial. Yang kedua, peningkatan jenjang siber yang menyebabkan kerugian kewangan serta menurunkan keyakinan pelabur terhadap keselamatan digital negara. Namun begitu, terdapat juga implikasi positif jika teknologi digunakan dengan cara yang betul. Pertama, kemajuan ekonomi digital melalui platform seperti Shopee, Lazada dan perbankan dalam talian. Ramai usahawan dapat menjana pendapatan dengan kos yang lebih rendah dan capaian pasaran yang lebih luas. Ini membantu meningkatkan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, kemajuan dalam bidang pendidikan, aplikasi seperti Zoom dan Google Classroom membolehkan pelajar belajar dari mana-mana tempat, yang meningkatkan kemahiran digital pelajar dan memberi peluang pembelajaran kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi perlu dikawal dengan lebih tegas. Kerajaan harus memperkukuh undang-undang cyber. Institusi pendidikan perlu mendidik pelajar tentang etika digital dan ibu bapa mesti memantau penggunaan gadget anak-anak. Teknologi seharusnya digunakan untuk menyebarkan ilmu, memperkukuh perpaduan dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Dengan kesedaran dan tanggungjawab bersama, kita dapat membentuk masyarakat digital yang beretika, berilmu dan bermoral tinggi. Sekian, terima kasih.